Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid bin Harun daripada jurusan Bachelor Science and Project Facility Management dari PP Johor Bahru dan semester Januari 2023. Bagi subjek EBME 4203 prestasi bangunan menyeluruh atau dalam bahasa Inggerisnya Total Building Performance EBME 4203. Dalam presentation saya kali ini, sebelum saya meneruskan pembentangan atau presentation, saya akan meringkaskan dulu apakah yang saya akan bentangkan. Kita sini saya akan bagi kepada tiga bahagian, iaitu pertama topik pengenalan, kedua isu dan data, dan tiga adalah cadangan. Dalam subjek ini, bab 5 berkenaan dengan POE, Post Occupancy Evaluation, atau dikenali sebagai penilaian pasal penghunian. Bab ini menerangkan gambaran keseluruhan tentang konsep POE serta hubung kait di antara kelestarian dan POE sebagai alat pengukur tujuan dan sasarannya serta kebaikan yang wujud tentang penggunaannya. Kebiasaannya POE ini melakukan audit selepas sebuah bangunan pejabat dibina dan diduduki dalam jangka berapa masa lama. Kebiasaannya lebih selepas 1 tahun ataupun mengikut pada projek. Setengah projek itu ada dia punya DLP 2 tahun mungkin. Pihak auditor akan menjalankan audit pada tahun pertama dan tahun kedua. Dan kebiasaannya POE ini mendapat maklumat semasa audit daripada penghuni bangunan, dan penilaian itu bergantung berpandukan atau mendapat laporan dari segi kepuasan penghuni dan melalui beberapa fungsi fasiliti seperti sistem mechanical, sistem electrical, arkitek, civil dan structure, landscape, dan kadang-kadang ada juga yang dia termasuk dengan pest control atau makhluk perosak. POE merupakan alat pengukuran yang dikenal pasti sebagai peralatan satu proses penilaian daripada penilaian prestasi bangunan. POE ini merupakan penilaian berstruktur dan sistematik yang melibatkan penilaian pendapat tentang bangunan yang digunakan dari perspektif penghuni yang menggunakannya atau tinggal di dalamnya. Pelaksanaan kaedah ini adalah untuk mendapatkan pandangan secara teratur daripada penghuni bangunan kediaman itu sendiri terhadap prestasi bangunan yang dibina. POE akan dijadikan asas dan alat pengukur dalam bentuk borang soal sidik untuk diimplementasikannya. POE adalah untuk menilai sebagaimana sesuatu bangunan tersebut bersempadan dengan keperluan mereka dan dengan pasti cara untuk menambah baik reka bentuk bangunan, prestasinya dan juga penggunaannya. Terdapat juga kerosakan bangunan yang berpunca dari kelemahan reka bentuk, spesifikasi dan kelemahan kualiti bangunan. Beberapa kegagalan juga terdapat seperti kegagalan oleh reka bentuk, kegagalan reka bentuk arkitek,
kegagalan reka bentuk awam, kegagalan akibat tidak mengambil kira keperluan reka bentuk, kegagalan akibat spesifikasi pembinaan, kegagalan yang berpunca dari kelemahan drawing, lukisan pembinaan. Objektif POE sebetulnya lah tentang menentukan prestasi reka bentuk, termasuk dengan kualiti persekitaran serta alam sekitar, piayawan atau kriteria terkini, penilaian, cara merancang, mereka bentuk, membina, menduduki, dan juga melihat fizikal persekitaran, tahap pencahayaan, suhu, adakah cahaya itu cukup, comply dengan mungkin mengikut spesifikasi yang ditentu oleh JKKP atau JKR, termasuk juga suhu, mungkin terlampau sejuk atau kalau panas, termasuk juga tentang pengudaraan. Ini semua dinilai oleh mereka yang tinggal atau duduk di dalamnya. Bagi topik saya ni, kita berpandukan pada sebuah hospital, jadi mungkin yang kita boleh menilai dari segi orang yang bekerja seperti nurse, doktor, mungkin juga pada pesakit-pesakit atau juga pelawat-pelawat. Kenapa PO perlu dilaksanakan? Kerana ianya perlu dilaksanakan kerana kitanya kurang amalan atau garis panduan terbaik bagi sesebuah tempat. Industri kesihatan kurang memahami FM. Mungkin orang yang dalam tu tak tahu apa itu facility management, apakah tanggungjawab facility management. Data yang digunakan kurang tepat atau tak ada data. Kadang-kadang PO ni kita jalankan sebab apa, bila bangunan tu siap, tak ada info yang kita nak dapat. Jadi kita terpaksa menjalankan survey kepada penghuni-penghuni yang tinggal di sana atau pelawat. Kadang-kadang juga kualiti maklumat yang kurang tepat. Mungkin juga disebabkan hospital tu terlampau ramai pesakit macam-macam bangsa, nanti lagi segi isu pemahaman bahasa juga ada masalah. Kadang-kadang kekurangan kerangka kontrak. Terdapat juga dengan cara POE ni kita dapat mengesan punca-punca kerosakan yang menyumbang kepada keperluan penyelenggaraan sesuatu aset. Contohnya seperti reka bentuk, bahan binaan, kelemahan pembinaan, penyalahgunaan fasilitis, tiada program penyelenggaraan dan vandalisme. Apakah manfaat POE pada pengurusan fasiliti? Salah satunya adalah sistem dokumentasi, kita dapat dokumentasi yang baik, teratur. Sistem sumber membuat keputusan. Dari segi keputusan tu kita tahu dan kita mudah nak buat keputusan daripada result, daripada data tu kita boleh dapat keputusan. Lagi satu, kita boleh menyimbatkan kos operasi yang berkesan. Lagi satu, masa. Kita dapat menyempatkan masa tu dapat disingkatkan dengan cara kita buat analisis atau dengan cara kita buat survey tadi. Betul, kerjasama dapat kerjasama di antara penduduk, penghuni dan juga maklumat kita dapat kemaskini dan dapat mengesan pencegahan. Bagi hospital ini, setelah kita jalankan survey bagi pengunjung atau pesakit, kita terdapat beberapa perkara yang kita dapat dan boleh ditingkat baik. Kita boleh improve dalam keadaan tu. Satu, isu dia adalah kekurangan tempat duduk di kaunter pendaftaran. Kaunter pendaftaran ni
sesak. Bila sesak, kurangan tempat duduk. Bila orang berdaftar, kebanyakan orang berdiri. Tapi cuma masalah ni akan lebih ketara apabila orang yang datang tu adalah orang-orang yang warga tua, mungkin orang yang OKU yang perlukan rawatan, pemeriksaan. Jadi itu adalah masalah utama di hospital ni, menyebabkan perjalanan ataupun proses daripada pendaftaran dan kemasukan atau rawatan tu terganggu. Kedua adalah kekurangan tempat letak kereta awam bagi pesakit dan pelawat. Pesakit atau pelawat kebiasaannya adalah pelawat akan merasakan membuang masa kerana tercari-cari tempat untuk parking kenderaan. Ketiga adalah keadaan bilik air yang kurang memuaskan. Maksudnya bagi bilik rawatan ataupun di dalam ward itu sendiri, keadaan bilik airnya agak boleh dikatakan kurang bersih. Kita tak cakap tentang tu, kita cakap bendanya kurang bersih. Ataupun dari segi dari segi hygiene tu, bagi pandangan pesakit atau pelawat ataupun yang datang mendapat rawatan, rasanya kurang berpuas hati dengan keadaan bilik air. Yang keempat adalah keadaan ward yang sempit. Sempit maksudnya keadaan katil tu terlampau dekat dan susah untuk bila orang datang melawat, keadaan tu akan merasa lebih tak selesa bagi orang yang sakit dan juga orang yang datang melawat. Bagi yang pertama di tempat letak kenderaan, setelah kita menjalankan survey dan data menunjukkan 79.4% yang merasakan tempat letak kereta ini adalah terlampau sesak dan tidak mencukupi. Dan data juga menunjukkan cuma 11% yang rasa ianya cukup. Kita menyiapkan survey ni daripada data ni seramai 34 data daripada 34 orang. Daripada 34 orang juga menyatakan telah membuktikan sebanyak 50% tidak berpuas hati dengan kaunter pendaftaran yang tidak cukup tempat duduk. Bagi keadaan bilik air, data menunjukkan 64.7% yang merasakan kebersihan tu hanya cuma sederhana dan tidak menunjukkan terlalu bersih atau bersih dan tidaklah terlampau kotor, cuma data menyatakan sederhana bersih saja. Bagi ruang wad pesakit, data menunjukkan 61.8% yang merasakan keadaan wad itu terlampau sempit dan ada juga menyatakan yang tidak cukup katil bagi pesakit. Bagi POE, saya ada beberapa cadangan untuk di masa hadapan yang boleh mungkin diberi guna pakai oleh pihak KKM atau pihak kerajaan atau JKR yang membina hospital kerajaan. Pertama, boleh menggunakan Building Information Modelling, BIM. Kedua, memperpuaskan lagi capaian internet atau sistem IT. Sekarang negara lebih kepada ke arah IT dan dari segi telco pun sekarang sedang sibuk giat mempromosikan tentang
5G. Ketiga, merancang lagi konsep bangunan hijau, green building bagi hospital-hospital yang akan dibina. Kerana dengan green building ni juga penggunaan tenaga dapat dijimatkan. Contohnya penggunaan pencahayaan, penggunaan tenaga elektrik yang melibatkan penghawa dingin, aircon. So dengan building ni juga boleh menyumbang kepada mengurangkan kadar pelepasan karbon dioksida. Dan keempat, menjalankan penyeraan secara berkala oleh kompeten atau kontraktor yang kompeten atau bertauliah. Contohnya kontraktor yang berdaftar dengan CIDB. Mungkin perlu ada kelas G7, atau lagi segi kompetensinya mungkin perlu ada satu company tu perlu ada safety officer, perlu ada penjaga jentera, chargeman yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Safety officer tadi diiktiraf oleh DOS JKKP. Dan kelima, memperluaskan lagi masa sejahtera sebagai rekod. Jadi setiap kali orang datang tu mungkin refer pada masa sejahtera saja, dah cukup. Tak payah macam sistem-sistem yang sebelum ni mencari-cari fail, membuang masa, terpaksa menunggu. Kemungkinan fail-fail tu sendiri akan hilang. Lagi yang akhir sekali, cadangan kami adalah mendapat pentaulian seperti ISO. Lagi segi ISO, sesebuah hospital mendapat ISO membuktikan ISO kalau 9001 tu 2015 punya version lebih kepada dokumentasi. So kualiti boleh di tingkat baik. BMI itu sendiri, Building Information Modeling, lagi segi building, hospital tu sendiri, lagi segi information atau data, termasuk operasi, fasiliti, mungkin akan datang ada penambahan bangunan, ataupun mungkin ada perubahan lagi segi layout, ataupun ada segi internal renovation, ID. Dan lagi segi modeling, mungkin hospital boleh gunakan sistem-sistem yang berteknologi, yang ada standard seperti sistem SCADA. BIM ini boleh juga digunakan pada permulaan pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan dan pemulihan. Terutamanya dari segi maintenance ataupun dari segi improvement, maksudnya perbaikan dan pemulihan atau rectification. Seperti saya beritahu tadi, 5G dan SCADA. Bila penggunaan 5G ni lebih meluas dan SCADA lebih meluas, contohnya kita boleh ambil adalah seperti TMB. TMB sekarang semua menggunakan SCADA. So daripada SCADA, kebaikan SCADA, apa yang kita tahu daripada TMB, satu, dia boleh buat remote monitoring. Kalau di TMB pun dia boleh buat switching monitoring. Dan ketiga, dia boleh tahu fault atau kerosakan, dekat mana berlaku kerosakan. So jadi mungkin KKM boleh pakai method yang sama apa yang TMB gunakan, apply kepada hospital-hospital kerajaan. Dan dengan cara itu, mungkin dari segi facilities atau lagi segi bila menjalankan POE itu sendiri, mungkin KKM boleh gunakan satu sistem ni, dan sistem ni boleh
monitor dengan cara centralized, dan jika ada kerosakan atau kecacatan, benda tu cepat diambil tindakan, maka kerosakan yang mungkin menyebabkan lebih lanjut atau makan masa dapat dikurangkan dan disingkatkan. Cadangan lain juga termasuk penyelenggaraan secara berkala oleh orang kompeten dan bertauliah. Maksud berkala kompeten bertauliah ini perlu merancang penyelenggaraan atau membagi pada sebuah syarikat dan membuat kontrak secara komprehensif. Lepas tu kerjasama kepakaran antara sektor kerajaan seperti JKR, mungkin juga swasta CIDB, dan sektor mungkin boleh juga meminta pendapat tempat yang lebih pakar menggunakan konsultan atau juru runding. Dan ketiga, meningkatkan kesedaran dan kepakaran terhadap kepentingan hospital. Kita kena bagi awareness, maknanya mungkin bagi buat kempen kepada pengguna-pengguna yang datang hospital, pesakit-pesakit tentang pentingnya hospital. Bukan saja pihak kerajaan atau pihak hospital yang perlu ada menjaga semua facilities yang ada dalam hospital. Jadi tanggungjawab itu juga perlu ada pada pesakit dan pelawat. Dan keempat, cadangan kami adalah mewajibkan pemeriksaan bangunan secara komprehensif oleh kerajaan, konsultan, juru bangunan atau orang kompeten. Contohnya mungkin lagi segi pemeriksaan tu, mengikut undang-undang macam mana OSHA jalankan, lagi segi pencahayaan, lagi segi suhu, berapa perlunya pencahayaan, adakah cukup pencahayaan, lagi segi keselamatan elektrik juga mungkin boleh refer pada Akta 447, Suruhanjaya Tenaga. Apakah mungkin menyebabkan, adakah spesifikasi peralatan elektrik di dalam hospital tu sendiri mengikut standard, mengikut SIRIM, ada MS, ada BS standard, mungkin ada IEC, and then lagi segi kompetensi, adakah syarikat yang dibagi untuk penyelenggara itu tersebut mempunyai orang-orang kompeten, ada safety officer, ada chargeman, ada orang yang mengawal lagi segi DOE alam sekitar, maknanya shadow waste, tentang barangan buangan berjadual. Itu adalah cadangan yang perlu diambil tahu, mungkin boleh di tingkat baik jika dah ada oleh pihak KKM dan kerajaan. Dengan ini saya sudahi perbentangan saya tentang PUE, apa isu-isu yang kami dapat, apa cara yang kita lakukan untuk buat survey, macam mana data kita buat data collection, dan juga apakah cadangan yang telah saya cadangkan, mungkin ianya boleh diguna pakai atau dipertimbangkan oleh pihak KKM supaya keadaan hospital negara kita semuanya teratur, dan di masa akan datang tiada lagi masalah-masalah ini berlaku, seperti masalah kekurangan tempat duduk pendaftaran, tempat parking, bilik air, dan juga tahap-tahap seperti mungkin boleh ditambah baik dengan cara mencantikkan lagi hospital dengan ada landscape. Jadi sekian, itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.